السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu di Pusat Ilmu Al-Falah, yang mana hampir 3 tahun kita tangguhkan kuliah kita di Pusat Ilmu Al-Falah kerana wabak COVID-19. Dan pada malam ni, malam yang pertama, yang ini di Pusat Ilmu Al-Falah, kita menggunakan kitab Idaman Penuntut pada bahagian ibadah, yang mana kita sudah maklumi, yang ini ilmu fiqh. Mana Idaman Penuntut adalah kitab yang membahaskan ilmu fiqh, yang mana ilmu fiqh adalah merupakan ilmu tentang hukum hakam amali mukallaf yang bersumber daripada sumber yang tetap, iaitu Al-Quran dan Hadis. Dan di atas dasar itulah kita memperluaskan ilmu fiqh ini di pusat ilmu di Al-Falah ini. Sambungannya, qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pada tajuk bersugi, yakni menggosok gigi. Bersugi itu maknanya menyuci atau membersihkan mulut dan gigi dengan menggunakan alat seperti berus gigi, manggar kelapa, sabut, kayu arak dan sebagainya. Hukumnya sunat pada tiap-tiap hal, lebih-lebih lagi kuat, yang muakkad. Sunatnya tatkala hendak membaca Al-Quran, tatkala hendak sembahyang, tatkala berubah bau mulut, tatkala baru bangun daripada tidur, tatkala gigi jadi kuning, tatkala hendak tidur, tatkala hendak mengambil air sembahyang, tatkala hendak membaca hadis, tatkala hendak berzikir, tatkala hendak masuk ke Kaabah, tatkala hendak masuk ke rumah lepas berjalan, tatkala hendak bersetubuh ataupun jima', tatkala perut lapar atau dahaga, tatkala hendak mati menurut ceritanya supaya senang keluar roh, tatkala hendak musafir, tatkala balik dari musafir, dan lain-lain hal. Yang ini berkenaan dengan bersugi, atau maknanya menyuci atau membersihkan mulut. Bersugi maknanya membersihkan mulut ataupun membersihkan gigi daripada bau yang boleh menyebabkan perasaan tidak senang atau perasaan tidak selesa dengan bau itu. Di mana hukum asalnya adalah sunat. Yang sesiapa yang bersugi, dia akan mendapat pahala yang sunat. Ianya adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan lebih-lebih lagi sunat yang berat ataupun sunat muakkad apabila didatangi atau berhadapan dengan beberapa keadaan. Sunat muakkad ni sunat yang amat dituntut. Dia sunat ada muakkad, ghair muakkad. Sunat yang dituntut dan sunat tapi
Dia tidak diberatkan, sunat yang diberatkan dan sunat yang tidak diberatkan. Yang sunat muakkad ni pahalanya menghampiri yang wajib dan tuntutannya adalah sunat. Di sini berubah di antara muakkad daripada ghair muakkad kepada muakkad apabila seseorang tu nak membaca Al-Quran. Sunat bagi orang nak baca Al-Quran dia bersugi. Begitu juga sunat bagi orang yang dia nak sembahyang dia bersugi. Dan juga lebih-lebih lagi apabila berubah bau mulutnya sunat bagi dia untuk bersugi. Dan juga dalam keadaan lain yang dituntut juga apabila bangun daripada tidur bersugi, itu adalah keadaan yang sewajarnya untuk lebih kita menjaga bau mulut, di mana orang yang tidur bau mulutnya adalah tidak enak ataupun tidak digemari oleh orang lain. Dan juga bersugi tatkala berubah warna gigi kepada kuning. Sunat muakkad untuk orang tu bersugi ataupun memberus gigi atau menggosok gigi. Dan tatkala nak tidur sunat juga apabila nak tidur, dan juga tatkala nak mengambil air sembahyang, yang bersunat bersugi dahulu sebelum daripada ambil air sembahyang. Begitu juga sunat disunatkan apabila kita membaca hadis Rasulullah mengambil beradab dengan hadis dengan kita bersugi. Tatkala hendak berzikir, seseorang nak memasuki medan zikir, sunat bagi dia untuk bersugi. Tatkala hendak masuk Kaabah, yang masuk Kaabah, yang Kaabah adalah merupakan kiblat kepada umat Islam, yang tempat yang suci, tempat yang mulia di sisi Allah. Sunat bagi kita untuk bersugi apabila nak masuk Kaabah. Dan juga tatkala nak masuk rumah lepas berjalan, apabila kita bermusafir ataupun keluar dari rumah, kita nak masuk rumah, sunat juga kita bersugi. Tatkala hendak bersetubuh, yang ini nak bersama-sama dengan isteri, sunat juga kita bersugi. Tatkala perut lapar atau dahaga, sunat juga kita bersugi. Tatkala hendak mati menurut cerita supaya senang keluar ruh, tatkala hendak musafir, tatkala balik daripada musafir dan lain-lainnya, ini adalah merupakan keadaan-keadaan yang disunatkan untuk bersugi. Kecuali jadi bersugi ni dia sebutkan di sini apa alat bersugi. Alat bersugi ni alat yang dengan menggunakan alat itu boleh menghilangkan cemar-cemar mulut, cemar-cemar gigi daripada menggunakan alat itu, sama ada menggunakan alat yang seperti burus gigi yang biasa kita guna sekarang, burus gigi. Dan lebih baik lagi letak ubat gigi itu lebih membersihkan gigi, maknanya menepati sunnah. Dan juga menggunakan manggar kelapa. Mungkin zaman dahulu orang menggunakan manggar kelapa, menggunakan sabuk dan sebagainya, ataupun kayu arak. Ini yang ada di tanah Arab ni, kayu, sejenis kayu yang dengannya digunakan boleh menghilangkan kotor gigi dan juga boleh menghilangkan bau mulut. Dan kayu ini boleh dibawa ke mana-mana, disediakan, diletakkan dalam poket dan sebagainya. Apabila kita menggunakan kayu ini, bolehlah dia fleksibel. Kita boleh guna masa kita nak sembahyang, sebelum kita sembahyang kita gunakan dia. Apabila kita nak membaca Al-Quran, maknanya dah ada sedia di dalam tempat poket kita ataupun bekas yang kita bawa ke mana-mana, yang mana kita akan mendapat pahala tambahan apabila kita bersugi. Dan selepas itu kita melakukan setengah-setengah aktiviti, di antara membaca Al-Quran, membaca hadis sebelum sembahyang, sebelum kita berwuduk. Di mana apabila kita menjaga gigi kita, bermakna kita menjaga hubungan dengan masyarakat. Kecuali tidak sunat bersugi lepas gelincir matahari sehingga masuk matahari bagi orang yang berpuasa. Malahan makruh ia bersugi pada masa itu, sama ada puasa fardu atau puasa sunat. Walaupun sebegitu, ada pendapat mengatakan makruh seorang tu bersugi, menggosok gigi ataupun bersugi dengan apa caranya selepas daripada gelincir matahari. Lepas gelincir matahari maksudnya masuk waktu zuhur. Gelincir matahari tanda masuk waktu zuhur. Ada pendapat mengatakan bersugi ataupun menggosok gigi di waktu itu makruh. Makruh ni maknanya apabila kita buat tidak berdosa, kita tinggalkan berpahala. Makruh ni ada dua, makruh tanzih dan juga makruh tahrim. Dalam hal ini dimaksudkan di sini makruh tanzih, maknanya makruh yang biasa kita faham, yang kita tinggalkan berpahala.
dan kalau kita buat tidak berdosa. Satu lagi makruh tahrim. Makruh tahrim itu adalah martabatnya haram. Tapi dalam hal menggosok gigi atau memberus gigi selepas daripada gelincir matahari, ini dalam kelompok makruh tanzih dia panggil. Yang ini tidak berdosa kalau kita buat, dan apabila kita tidak berdosa apabila kita lakukan dan kalau kita tinggalkan kita berpahala. Ini pendapat kebanyakan ulama berpegang kepada hadis Bukhari dan Muslim. Pendapat ini ramai ulama yang berpegang pada pendapat ini, yakni makruh menggosok gigi atau memberus gigi selepas daripada gelincir matahari, maksudnya masuk waktu zuhur, selepas dari waktu zuhur. Yang ini mereka berdalilkan kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis lafaznya berbunyi, la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Yang bermaksud, artinya bahawa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak wangi yang bernama misk, minyak kasturi. Misk ni minyak wangi lah, apa saja minyak wangi, ataupun kalau kasturi itu adalah minyak wangi. Minyak wangi ni ada dua, minyak wangi kasturi ataupun ambar. Kasturi ni minyak wangi yang ada di perut kijang, kasturi. Ambar ni minyak wangi yang keluar daripada muntah ikan yang besar, dia panggil ambar. Ini minyak wangi yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Yang ini berdasarkan pada hadis ini, ulama-ulama yang mengatakan makruh untuk seorang itu bersugi selepas daripada gelincir matahari pada bulan Ramadan, yang ini dia berpuasa lah, dengan sebab berdalilkan hadis ini, yakni hadisnya bermaksud bahawa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak wangi yang bernama misk. Yang ini orang yang berpuasa bau mulutnya di sisi Allah wangi walaupun di sisi manusia busuk. Yang ini bermaksud orang yang menghilangkan bau wangi semasa dia berpuasa, perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak elok, sebab di sisi Allah bau mulut orang yang berpuasa adalah bau yang wangi. Itu maksud ulama berdasarkan pada dalil hadis ini. Dalam hadis yang lain ada membayangkan bahawa bau mulut yang dimaksudkan itu ialah bau yang di sebelah petang. Mafhumnya, kalau sudah bau itu wangi, eloklah dikekalkan, jangan dihilangkan. Mafhum daripada hadis ini, kalaulah bau busuk mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah wangi, maknanya jangan dihilangkan bau itu, sebab Allah Ta'ala suka. Benda yang Allah Ta'ala suka jangan kita hilangkan. Mafhum daripada hadis ini. Walaupun hadis ini tidak merujuk kepada larangan bersugi, tetapi nak menceritakan orang yang berpuasa, mulut orang berpuasa itu adalah wangi di sisi Allah. Yang ini bermaknanya faham daripada hadis ini, ulama-ulama mengambil faham orang yang menghilangkan bau busuk sedangkan dia berpuasa, maknanya bau itu disukai oleh Allah. Menghilangkan sesuatu yang Allah Ta'ala suka bermakna tidak baik. Begitu faham daripada hadis itu. Walaupun hadis ini tidaklah merujuk kepada larangan untuk bersugi, tetapi bau mulut itu nisbah kepada wangi di sisi Allah. Menghilangkan apa yang Allah Ta'ala suka adalah sesuatu yang tidak baik. Ini ulama faham begitu. Tetapi maknanya ada ulama lain yang tidak berpandangan sebegitu. Tetapi Imam Nawawi ini adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yang mana beliau berpendapat tidak makruh bersugi bagi orang yang berpuasa sama ada di sebelah pagi atau sebelah petang, kerana dalam hadis itu memuji orang yang berpuasa sahaja, tidak menunjukkan kepada tegahnya. Jadi barang siapa hendak bersugi sebelah petang yang lepas zuhur dalam masa berpuasa, kenalah ia berpegang kepada pendapat Imam Nawawi ini. Di mana bagi pendapat Imam Nawawi, hadis itu beliau faham sesungguhnya itu pujian bagi orang berpuasa. Hadis itu tidak mengatakan larangan daripada bersugi. Jadi maknanya apabila kita nak bersugi selepas daripada gelincir matahari atau petang, yakni berpeganglah kepada pendapat Imam Nawawi ini, satu ulama yang besar. Jadi di sini ada dua pendapat. Pendapat kebanyakan ulama makruh bersugi selepas daripada gelincir matahari, yakni mereka memahami hadis ini, hadis Allah Ta'ala suka kepada mulut busuk orang yang berpuasa itu Allah Ta'ala suka.
Tapi bagi Imam Nawawi dia tidak faham begitu. Yang hadis ini Imam Nawawi faham, yakni pujian kepada orang yang berpuasa sahaja dan bukan larangan bersugi selepas daripada petang ataupun selepas daripada gelincir matahari. Dan seterusnya sunat bersugi itu dengan tangan kanan. Ini cara, tata cara ataupun kaifiat nak bersugi itu macam mana. Yang ini bersugi sunat menggunakan tangan kanan. Jadi bermaksud bersugi itu umumnya sunat dan kadang-kadang mencapai sunat muakkad. Dan juga apabila kita memahami tata cara bersugi, mengikut sunnah cara bersugi, yakni bagaimana menggunakan tangan kanan. Ini perkara yang baik menggunakan tangan kanan itu secara adatnya menggunakan tangan kanan. Apabila kita bersugi guna tangan kanan. Mulakan sebelah kanan mulutnya. Digosok kepada langit-langit mulut perlahan-lahan, digosok atas gusi, gigi dan lidah. Maknanya perbuatan yang baik itu kita mula dengan kanan, menggunakan tangan kanan, bersugi mengambil belah kanan, dan mula bahagian langit-langit pun kita gosok dengan pelan-pelan, dan juga gusi-gusi pun digosok dengan pelan-pelan. Sebab yang berbau busuk ni bukan semata-mata gigi sahaja, tetapi keseluruhan mulut itu kalau boleh dicapai dengan kayu sugi, naklah kita bersihkan dia. Ini adalah perkara yang dituntut dalam syarak. Jadi bermaksud di sini bagi kita yang mencintai sunnah, jadi bersugi itu sendiri adalah pahalanya sunat, dan kadang-kadang sampai kepada martabat sunat muakkad apabila kita lakukan dalam keadaan tertentu. Dan juga kaifiat bersugi itu ada berbagai-bagai. Satu daripadanya menggunakan belah kanan, tangan kanan, bahagian kanan, dan menyeluruh kepada anggota mulut itu adalah perkara sunat yang disunnahkan. Fadilat ni kelebihan pula. Fadilat, kaifiat tu cara atau tata cara nak buat satu benda dipanggil kaifiat. Fadilat tu kelebihan, fadal. Fadilat ataupun kelebihan bersugi itu banyak. Setengah daripadanya 2 rakaat sembahyang dengan bersugi lebih elok, lebih afdal daripada 70 rakaat dengan tiada bersugi. Itu dia punya kelebihan bersugi. Bersugi itu selain daripada menyucikan kotor-kotor mulut dan celah-celah gigi, ia membawa kepada keredaan Allah, mana Allah Ta'ala suka. Sebab di mana dalilnya? Sebab suruhan bersugi ini ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersugi daripada apabila Nabi dalam keadaan nazak sakaratul maut tu, dia pun bersugi meminjam kayu sugi daripada Sayyidina Ali, yang mana Aisyah meminjamkan kayu sugi Sayyidina Ali. Aisyah menggunakan giginya untuk melembutkan bahagian batang sugi yang tidak digunakan oleh Sayyidina Ali. Maknanya kayu sugi itu satu bahagian memang digunakan oleh Sayyidina Ali, dan bahagian yang tidak digunakan untuk bersugi itu Sayyidatina Aisyah menggunakan giginya untuk melembutkan dia. Kan kayu batang sugi kan ada dia punya kulitnya, dan kulit itu naklah dibuang, tinggal dia punya bahagian dalam itu yang boleh dijadikan sebagai sebagai berus. Dan itulah yang dilakukan oleh Aisyah, di mana dengan Aisyah gembira ataupun sangat gembiralah sebab saat akhir daripada kematian kewafatan Rasulullah SAW, air liurnya bercampur dengan air liur baginda sallallahu alaihi wasallam. Air liur yang macam mana? Air liur sebab Aisyah itu dia melembutkan kayu sugi. Kan apabila Aisyah menggunakan giginya, kan ada bekas-bekas air liurnya, dan Rasulullah SAW menggunakan bekas itu, kayu sugi itu. Jadi ini adalah merupakan satu kegembiraan, satu benda yang amat menyukai lah. Yang sudah tentulah setiap perkara yang ada hubung kait dengan Rasulullah SAW, sudah tentu sesuatu itu adalah barakah, sesuatu tulang mulia. Hatta kalau kita lihat Rasulullah boleh nak meludah pun, sahabat-sahabat menadahkan tangan dan mereka mengambil sedikit sebanyak untuk sapu di badan. Ini adalah merupakan apa yang ada pada baginda Rasulullah SAW adalah barakah dan kemuliaan, keberkatan. Sehingga kalau Nabi SAW berwuduk pun hampir tidak ada air akan jatuh ke tanah. Sahabat-sahabat akan mengambil dan menyapukan kepada tubuh badan mereka. Hatta rambut-rambut Rasulullah SAW buang pun ataupun memotongnya, sahabat-sahabat akan ambil satu helai seorang untuk disimpan. Maknanya semua apa yang ada pada badan Rasulullah adalah
barakah. Dan pernah diriwayatkan Aisyah memberikan baju baginda sallam untuk orang mandikan, menggunakan baju baginda sallam untuk sebagai ubat. Itu adalah keberkatan ini, mengambil tabaruk daripada Rasulullah sallam, sama ada pada juzuk badan baginda ataupun bekas-bekas yang digunakan oleh baginda bagi tabaruk. Berkenaan dengan Aisyah memberi jubah atau pakaian Nabi untuk digunakan mandi bagi orang sakit, memang jelas dalam hadis sahih ada sebut. Dia panggil tabarruk. Mengurangkan bongkok atau sakit pinggang, di antara hikmahnya orang suka bersugi ni, di mana Allah Taala akan memberi kepada kesihatan, yakni mengurangkan sakit pinggang lah, yakni tidak bongkok, berarti mengurangkan sakit pinggang. Menggandakan pahala ni jelas, makna apabila kita nak melakukan setengah-setengah daripada amalan, kita bersugi, pahalanya akan berganda. Baca Al-Quran sudah tentulah pahalanya besar, dan apabila kita mulakan dengan bersugi, di mana akan bertambah pahala pada Al-Quran itu. Kita nak membaca kitab-kitab agama, mengambil kemuliaan daripada kitab-kitab agama, kita bersugi, sudah tentulah akan berganda pahalanya. Kita membaca hadis Rasulullah, kita bersugi, di mana ianya berganda pahalanya. Dan mengingatkan 2 kalimah syahadah ketika hendak mati, ini adalah merupakan kelebihan orang yang bersugi. InsyaAllah kalau kita suka bersugi, apabila kita nak meninggal, insya-Allah dengan kita ingin mengamalkan sunnah bersugi ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita untuk mengucapkan 2 kalimah syahadah ketika mati. Ini orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah ni, Nabi SAW sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya dia mengucap 2 kalimah syahadah, tu syurga baginya. Ini kelebihan mengucap 2 kalimah syahadah. Dan di antara amalan yang boleh membantu seorang tu untuk memudahkan dia mengucap 2 kalimah syahadah, sewaktu dia nak meninggal mengucap syahadah, maknanya dengan bersugi, insya-Allah. Sebab bersugi itu sunnah Nabi. Nabi SAW menyebut man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, menunjukkan dia cinta kepada aku, dan siapa yang cinta kepada aku, kata baginda Rasulullah, dia akan bersama aku di dalam syurga. Kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, satu daripada sunnah Nabi adalah bersugi. Dan siapa yang menghidupkan sunnah aku, kata Rasulullah, dia cinta kepada aku, dan siapa yang cinta kepada aku, dia akan bersama aku, ma'i, maknanya bersama aku fil jannah, dalam syurga ni. Satu amalan yang besar, dia punya kelebihannya. Jadi naklah kita mengamalkannya. Sekiranya seorang itu tiada dapat, yang tidak berdaya hendak bersugi di masa-masa yang tersebut, itu hendaklah ia bersugi sekurang-kurangnya sekali sehari semalam. Yang kalau satu orang tu tidak mampu untuk bersugi pada keadaan-keadaan disebut di atas dulu, sekurang-kurangnya dia bersugi ataupun berberus gigi, menghilangkan bau mulut, bau busuk mulut itu, sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam, sekurang-kurangnya, di mana kita masih menghidupkan sunnah bersugi. Istinja, kamu lagi istinja boleh? Tapi kalau bulan puasa, Ya, kita bergigi lah. Ya. Nak okey tak apa. ya. Ni kalau sebelum Zuhur tu boleh gitu. Sebelum Zuhur tak ada timbul masalah. Lepas cincin matahari. Lepas Zuhur, waktu dah masuk Zuhur ke atas. Mana berdasarkan kepada pendapat ramai ulama, bersugi atau menggosok gigi dan sebagainya selepas masuk waktu Zuhur, mana ke petang lah. Yang ini pandangan mereka adalah makruh. Dan kalau kita nak bersugi, lihatlah, peganglah pandangan Imam Nawawi, dia kata bukan makruh bersugi waktu petang. Yang hadis ini merujuk kepada Allah Ta'ala suka kepada orang puasa sahaja. Ini pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i, dan satu orang yang boleh kita taklid, pegang pandangannya. Ini kepahaman daripada hadis. Ini mazhab tu pendapat. Kan biasa kita dengar mazhab tu daripada perkataan zahaba. Zahaba ya zahabu. Zahaba tu maknanya past tense, telah pergi. Ya zahabu tu tengah pergi. Azhabu, saya pergi. Mana zahaba tu
Asal daripada kata mazhab tu daripada kata zahaba, pergi. Mazhab tu tempat pergi, dia panggil masdar. Masdar tu apabila ada mim di situ masdar, makna berubahlah, dia akan jadi makan, tempat. Dan apa yang dimaksudkan dalam perbahasan fiqh ni, mazhab itu pendapat, tempat untuk kita mengambil pendapat. Kepada siapa kita mengambil pendapat? Kepada ulama-ulama besar ini, ulama-ulama mujtahid ini, kita boleh mengambil pendapat mereka sebab mereka memahami Al-Quran dan hadis. Jadi kita ni tak boleh ambil terus pada Al-Quran dan hadis tanpa melalui ulama-ulama ini terangkan kepada kita. Al-Quran dan hadis tu memang betul, memang sahih. Memang orang berkata kita memang kena ikut Al-Quran hadis, kembali pada Al-Quran hadis, betul, memang dapat betul. Tapi kadang-kadang faham tu salah. Kita terus kembali kepada Al-Quran hadis, terus kepada Al-Quran hadis tanpa ada ilmunya, tanpa merujuk pendapat ulama, kita akan jadi salah faham. Sebab Al-Quran hadis ni kadang-kadang satu ayat tu membawa maksud yang banyak. 2-3 maksud dalam satu ayat. Belum tentu kita faham itu. Ulama-ulama ni nak mengeluarkan hukum satu ayat, satu hukum daripada satu ayat, mereka akan bawa banyak hadis sebagai support, sebagai sokongan, dan membawa ayat-ayat Quran untuk dibahaskan. Bukan setakat itu, perlu pada usul fiqh. Usul fiqh ni cara bagaimana nak mengeluarkan hukum daripada satu-satu dalil Al-Quran hadis. Dan satu lagi mereka membawa qawaid fiqhiyah, yang ni kaedah fiqh. Jadi kesemua ilmu tu perlu untuk kita mengeluarkan hukum daripada satu-satu sumber. Sumber apa maksud sumber? Sumber tu dalil. Dalil yang kuatnya apa? Dalil yang utama dalam Islamnya Al-Quran hadis. Kita nak terus pergi kepada Al-Quran hadis, belum tentu kita mampu. Kadang-kadang salah faham. Al-Quran tu sahih, dia mutawatir. Hadis ini ada yang mutawatir, ada yang sahih. Kesemua tu sahih, tetapi faham yang tak sahih nanti. Itu masalah. Jadi maknanya apa? Dalam keadaan ni kita nak pilih pendapat ulama. Kata makruh bersugi selepas daripada waktu zuhur pun boleh, sebab mereka berdalilkan hadis ini, faham hadis ini Allah Ta'ala suka kepada bau mulut orang berpuasa. Maknanya ulama kata makruh, menghilangkan bau itu Allah Ta'ala suka. Imam Nawawi kata hadis itu bukan merujuk kepada makruh untuk bersigi, tetapi menunjukkan Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala suka kepada bau mulut orang yang berpuasa. Jadi boleh pilih di antara dua pendapat. Sebab ulama-ulama ni ulama mujtahid, ulama-ulama yang kita boleh pegang pendapat mereka sebab mereka faham sumber. Ni boleh taklid pada mana-mana pendapat. Jadi ini pengarang kata kalau kita nak menggosok gigi, peganglah pendapat Imam Nawawi, boleh. Itu penting kita belajar fiqh ni. Fiqh apa maksud fiqh? Fiqh ni masuk faham. Fiqh. Jadi masuk faham hukum-hukum amali mukallaf. Amali itu hukum-hukum perbuatan mukallaf, itu fiqh. Fiqh ni membincangkan tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf, di mana hukum tu sumber dia apa? Al-Quran dan hadis, sumber tetap. Dia punya ilmu fiqh, kita kena faham. Jadi fiqh tu kita faham, kita boleh pegang pendapat mana-mana tu nak faham. Kita tak boleh buat suka-suka lah. Jadi insya-Allah sambung lagi. Jangan tu. Dah mengantuk? Tak ada. Tak mengantuk. Istinja ni kita sambung kepada istinja. Istinja itu bahasa Arab, asal maknanya melepaskan diri daripada benda yang mengganggu atau daripada geli atau merunsingkan. Maksudnya di sini ialah bercebok. Istinja ni bahasa mudah, bahasa kampung kita cebok lah. Cebok tu dalam bahasa fiqahnya dia panggil istinja. Jadi kita ingat, apabila kita cebok dalam bahasa fiqah, dalam bahasa Arab fiqahnya ada dipanggil istinja. Cebok tu maknanya istinja. Yang ni istinja ni menghilangkan cemar-cemar, geli-geli yang ada di dubur ataupun di diri seorang, tu panggil istinja. Hukumnya wajib dengan sebab kencing atau berak atau keluar benda yang najis, keadaannya basah seperti darah dan sebagainya. Hukum istinja tu apa? Hukum istinja tu adalah wajib. Yang ni istinja ni menghilangkan cemar-cemar, benda yang digelikan ataupun yang merunsingkan, di mana cemar-cemar ini setengahnya keluar daripada dubur, bahagian belakang. Cemar-cemar ni masuk kena istinja ni keluar daripada jalan depan, dia panggil kubul. Ataupun cemar-cemar tu keluar daripada badan kita dengan sebab luka, dia panggil darah. Ataupun cemar itu dengan sebab apa, tempat darah itu dia menjadi nanah, tu cemar. Benda cemar itu
wajib untuk kita hilangkan. Hukum menghilangkan benda cemar itu, dia hukumnya adalah wajib. Dia panggil istinja. Itu istinja. Istinja ni maknanya bahasa mudahnya cebok. Dan tidak semestinya cebok saja, benda yang najis yang ada pada diri kita pun dia perlu diistinjakan. Ataupun luka di badan kita perlu kita istinjakan, hilangkan dia. Dia panggil istinja. Hukumnya adalah wajib. Dan lebih-lebih wajib apabila kita nak sembahyang, di mana sebab apa? Benda-benda yang keluar daripada kubur dan dubur tu najis. Kalau kita buat sembahyang, sembahyang kita tidak sah. Begitu juga dengan darah. Darah itu adalah merupakan najis. Di mana nak kita buang atau kita istinjakan, kita bawa, sembahyang tidak sah. Darah dalam badan kita dimaafkan, tapi kalau darah keluar daripada badan kita sebab luka dan sebagainya, yang itu tidak dimaafkan, kena buang dia, kena hilangkan dia. Ataupun nanah. Nanah tu benda yang boleh menyebabkan sembahyang kita tidak sah, sebab nanah tu adalah najis, naklah kita istinjakan, hilangkan dia. Itu istinja. Alat buat bercebok itu ialah air atau batu atau benda yang seumpamanya daripada benda yang beku, suci, kasab, dan bukan daripada benda yang dihormati. Maka tidak diluluskan benda yang cair seperti air mawar dan cuka. Alat beristinja, alat untuk cebok tu satunya alat yang biasa kita gunakan adalah air, dia panggil istinja. Atau batu. Dia kalau kita nak pecahkan lagi, selain daripada air, dia panggil istijmar. Istijmar. Mana istinja ni umum lah. Istinja ni menghilangkan kotoran badan yang najis, itu istinja. Tapi kalau kita nak spesifikkan lagi, istinja ni maknanya mencebok menggunakan air, dia panggil istinja. Mencebok menggunakan selain daripada air, dia panggil istijmar. Istinja, istijmar. 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 Alif sin tajim mar, istijmar. Alif mim, istijmar. Atau bahasa Melayu kita, bahasa Rumi kita IS, TIJMAR, istijmar. Kalau bahasa Arabnya, tulisan Arabnya alif sin ta jim mim alif ra, istijmar. Ada alif panjang. Mana alat untuk kita bercebok, alat untuk bercebok ni gunakan air, itu biasa kita guna, ghalib begitu. Dan itulah yang kalau kita sebut spesifiknya sebagai istinja. Dan selain daripada air, apa boleh juga kita untuk kita mencebok menggunakan batu. Menggunakan batu dia panggil istijmar. Atau benda yang seumpamanya daripada benda yang beku. Benda-benda yang beku, benda-benda yang keras, suci, kasab, dan bukan daripada benda yang dihormati, maka tidaklah diluluskan benda yang cair seperti air mawar dan cuka. Mana benda yang kasar seperti batu, seperti kayu, seperti daun, itu boleh. Kalau benda yang dihormati tak boleh untuk kita buat untuk menghilangkan najis. Seperti roti tak boleh, haramlah. Sebab apa? Roti itu makanan. Atau buah-buahan yang orang makan tak boleh. Yang bolehnya yang tidak dihormati. Ada juga yang cair tapi dia bukan sebagai alat untuk menghilangkan najis, seperti air mawar. Air mawar tu dia bukan air mutlak yang boleh hilangkan najis, tu air mutlak. Mawar bukan air mutlak. Mawar ni air, dia panggil mutaghayyir, air mutaghayyir. Air yang bercampur dengan bahan yang lain, dia berubah jadi nama mawar. Contoh yang lagi, kita tak boleh beristinja ni apa? Dengan air kopi. Air kopi tak boleh. Air juga tapi ada belakangnya nama lain, air kopi. Dia panggil air mutaghayyir, yang berubah daripada air mutlak kepada air lain. Sebab apa? Bercampur dengan bahan yang lain. Dua-dua tu adalah suci, tapi suci tidak menyucikan. Kopi suci tapi tak boleh menyucikan. Air teh boleh tak untuk kita basuh berak kencing? Tak boleh, sebab dia adalah air yang berubah sifat mutlaknya kepada benda yang lain. Apabila belakang tu ada nama lain, maknanya akan berubah mutlak. Sebab air mutlak ni sebut air saja, maknanya dipanggil air mutlak. Air pahit tu dia air air apa ni? Air mutlak lah juga. Pahit tu makna tempat keluarnya pahit. Dia kalau
Pahit tu bahasa Arab Hanafiah, dia panggil Hanafiah tu pahit. Hanafiah tu pahit. Hanafiah. Hanafiah. Pahit. Bahasa Arab. Tapi kita tak boleh gelakkan orang. Mungkin dia Hanafiah tu dalam bahasa dia lah. Hanif tu lain. Hanif tu mana lurus. Hanafiah tu berubah maksud kepada pahit. Tidak diluluskan benda yang najis seperti batu. Macam air mawar tu mana sama nak air kopi lah. Mana tidak boleh untuk kita basuh berak, basuh kencing tidak boleh. Menghilangkan najis tak boleh sebab air mutaghayyir. Tidak diluluskan benda yang najis seperti batu yang kena najis atau tahi. Atau tahi unta yang kering. Tidaklah diluluskan benda yang tak boleh menanggalkan najis seperti tanah yang hancur atau benda yang licin umpamanya buluh atau kertas, plastik, dan tidak diluluskan benda yang dihormati seperti makanan manusia umpama roti kering yang tiada menjadi arang, dan seperti makanan jin umpama tulang sekalipun sudah hangus tidak diluluskan juga buat bercebok dengan dia kerana masih jadi makanan jin. Maknanya yang boleh kita buat untuk beristijmar, kita sebutkan tadi istinja ni umum, makna menghilangkan najis pada badan kita sama ada kubur dan lubuk istinja. Dan kalau kita sebut spesifik, istinja-nya khusus untuk menghilangkan najis menggunakan air. Alat air itu dipanggil istinja. Cebok menggunakan air itu panggil istinja. Dan kalau kita menggunakan alat-alat yang beku, alat yang keras yang tidak dihormati dan bukan najis, dia panggil istijmar. Seperti menggunakan batu, menggunakan kayu, menggunakan daun kayu, menggunakan kertas dan sebagainya. Ini dia panggil istijmar. Itu boleh untuk kita hilangkan najis itu, sama ada najis dengan sebab kencing, dengan sebab berak, boleh menggunakan alat itu, tisu dan sebagainya lah. Yang tidak boleh, yang dihormati seperti makanan tidak boleh sebab dia dihormati, melainkan makanan itu bertukar menjadi arang, mana kita boleh menggunakannya. Tapi kalau dia masih dalam bentuk asal tidak boleh. Ataupun ada pun makanan binatang seperti rumput kering dan sebagainya, umpama kertas, tisu, harus dibuat bercebok dengan dia. Umpamanya rumput kering boleh, itu makanan binatang tak apa. Makanan manusia ataupun makanan yang orang yang ditaklifkan Allah tu, jin memang ditaklifkan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak akan menjadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maknanya jin dan manusia ni adalah kelompok makhluk Allah yang ditaklifkan, dibebankan hukum untuk beribadah. Kalau macam binatang-binatang tidak ditaklifkan untuk ibadah, di mana kalau kita gunakan rumput untuk bercebok, di mana dimakan oleh binatang, itu tidak mengapa. Memadailah bercebok itu dengan air sahaja, atau dengan 3 butir batu sahaja, atau dengan 3 penjuru sahaja, sekira-kira bersih dengannya hilang ain najis. Yang utamanya bercebok ini menggunakan air, dan juga boleh bercebok dengan benda-benda keras tadilah, seperti batu, 3 butir batu, sekurang-kurangnya 3 butir batu, ataupun sekurang-kurangnya 3 penjuru, 1 batu 3 penjuru buat cebok. Yang ini menghilangkan ain najis. Ain tu masuk diri najis. Najis tu dia ada ain dia. Dah dihilangkan ain najis tu menggunakan batu, sekurang-kurang 3 batu ataupun 3 penjuru batu boleh. Sekurang-kurang. Kalau kita tidak nak guna air, guna batu. Walaupun ada air tapi kita tidak nak guna air, boleh. Boleh. Sekiranya tidak bersih dengan 3 butir batu atau 3 penjurunya, naklah ditambah lagi beberapa butir sehingga bersih. Dan kalau masih ada bekas najis itu di tempat keluar najis seperti dubur dan kubur, di mana naklah guna lebih batu. Lebih daripada 3 lah, 5, 6, 5, 7 dan sebagainya. Elok-eloknya dalam bentuk yang ganjil. Lepas itu jadikan bilangan ganjil umpama telah bersih dengan 4 tambah 1 lagi jadi 5.
kiranya ada tinggal bekas-bekasnya tidaklah mengapa. Yang ni kalau masih ada lagi ain najis itu, naklah kita lebihkan guna batu itu. Kalau dan anda kata 4 butir batu dah bersih dah, maknanya ain najis dah hilang, mana kita ganjilkan dia, sebab ganjil itu adalah disukai. Dalam agama ganjil itu disukai. Yang elok, bagaimana yang elok, yang afdal? Dalam bab bercebok ni, afdal tu macam mana? Tadi kita nak mencebok ni boleh guna air ataupun guna benda-benda keras seperti batu. Tapi sekarang hukum afdalnya perlu lebih utama. Yang eloknya, afdalnya bercebok itu mula-mula dikesat dengan kertas tisu dahulu, kemudian diikuti dengan air. Jika hendak pakai satu sahaja, maka dengan airlah yang lebih elok, kerana ia menghilangkan ain najis serta bekas-bekasnya sekali. Dan yang lebih afdalnya, maknanya hilangkan najis itu dengan kertas ataupun benda yang keras, lepas tu menggunakan air. Menggunakan air itu yang kedua. Sebenarnya bercebok ataupun beristijmar menggunakan batu ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi buat yang menggunakan yang tu. Bercebok dengan batu atau seumpamanya itu mengandungi beberapa syarat. Apabila kita nak mencebok menggunakan batu, naklah ada syarat. Yang pertama, najis yang keluar itu masih basah, yang ini belum kering. Yang najis yang keluar itu masih lagi baru keluar, bukan kita lama dah jadi kering baru kita nak bersih menggunakan batu, dia tidak akan hilang ain, kena air juga. Yang kedua, tiada berpindah atau meleleh daripada kawasannya, iaitu papan punggung yang bertangkup ketika berdiri atau daripada kawasan kepala zakar. Maknanya masa berak atau kencing itu, berak itu bukan berak yang cair lah, makna berak yang normal. Yang mana kalau berak yang cair, dia akan keluar daripada kawasan lubang dubur, kena pada papan punggung, yang itu tak boleh menggunakan batu. Mana yang boleh menggunakan batu ataupun tisu ni, najis yang keluar daripada lubang dubur sahaja, ataupun yang betul-betul keluar daripada lubang zakar. Kalau air kencing sudah mercik kepada bahagian lain daripada zakar, di mana tidak boleh menggunakan tisu ataupun batu atau benda-benda yang keras, tak boleh. Benda yang kencing yang normal keluar daripada tempat kencing, tidak meleleh ke tempat lain, air juga. Kena air. Kalau dah meleleh ke tempat lain, mesti guna air. Maknanya sejak ni kawasan saja. Kawasan dia. Sebab yang kita kena hilangkan ni di kawasan tu, bukan kawasan yang lain. Dan syarat yang lain, tidak kena najis lain pada tempat najis yang ada itu. Demikian juga cecair yang lain sekalipun suci. Yang ketiga syaratnya, tidak kena najis lain pada tempat najis. Contoh najis lain ni, apabila satu orang tu berak, di mana najis tu jatuh ke air, dan air yang kena najis itu naik ke punggung dia, di mana dia akan menajiskan. Yang dalam keadaan itu dia kena gunakan air, dia tidak boleh menggunakan batu. Dia panggil mutan najis. Satu najis tu ain najis, zat najis. Kawasan yang kena najis dipanggil mutan najis. Mutan najis. Jika tiada syarat-syarat ini, tertentu dah bercebok itu dengan air, tidaklah boleh dengan batu atau seumpamanya lagi. Dan anda kata syarat-syarat yang 3 ini, satu daripadanya tidak menepati syarat itu, mesti gunakan air. Kena tengok baliklah. Ada buang air. Yang afdal ini, ya, afdal dikesat dengan kertas tisu, kemudian dengan air. Ya, air. Dia benda itu ada kat depan kita ke, atau air tak ada? Kita kesat dengan tisu dulu, jalan kita nampak depan air, baru kita guna air. Boleh, budak keadaan macam mana pun, sama ada kita sediakan air dan tisu sekali, ataupun kita buang dengan tisu, kita cari air pun boleh. Maknanya kesatan yang pertama tu sekurang-kurang 3 kali sapu ataupun 3 kali kesat. Maknanya itu apabila keadaan itu kita lakukan, di mana sudah dikira suci dalam syarak. Kalau kita buat semayang pun kita tidak menanggung najis. Dan seelok-eloknya kalau kita dah kesat 3 kali dan air najis tu hilang,
seelok-eloknya kita ambil air, maknanya kita guna dua cara serentak. Kalau kita nak kesat saja tanpa guna air pun sudah boleh, tapi mesti menepati syarat, 3 syarat ni lah. Sekarang mana ada satu punya air kecuali dalam Sebab dalam masalah berkenaan dengan menggunakan alat-alat ini sebenarnya bukan perlu tunggu darurat. Mana boleh bila-bila masa. Cuma kita ni sebab tempat yang banyak air ni mungkin kita tak terfikir nak buat lah. Cuma sunnah Rasulullah SAW, Nabi SAW pernah buat begitu. Orang Arab ni dia air tu mahal lebih-lebih dari zaman dahulu kan. Maknanya Rasulullah SAW walaupun ada air tapi memilih untuk menggunakan batu penah. Apabila Nabi SAW untuk beristinja ataupun beristijmar, yang ini memerintahkan sahabatnya mencari batu. Dan apabila batu itu dikumpulkan kepada baginda Rasulullah, di mana ada yang menyerupai batu tapi dia ada najis binatang. Nabi kata najis tak boleh buat bercebok, tak boleh buat istijmar ataupun tidak boleh istinja. Mana guna benda yang suci. Najis tak boleh lah. Sebab najis mana boleh menghilangkan najis. Kalau kita gunakan najis dan letak pada tempat lain, dia akan jadi mutanajis. Mana najis, zat najis lah, ain najis, diri najis. Dan kalau najis tu kena pada tempat lain, tempat yang kena mutanajis. Yang mutanajis tu yang boleh dihilangkan. Ada buang air, nak sambung kan nak berhenti? Pulang Ustaz. Ya, kurang. Berhenti dulu. Jelah kita berhenti insya-Allah. Jadi kita tangguhkan dulu majlis ilmu kita di pusat ilmu al-falah. Ini minggu yang pertama dan minggu yang ketiga lah, insya-Allah kita akan bertemu 2 minggu daripada sekarang kan, 2 minggu insya-Allah. Dan kita sambung adab buang air. Ini adalah merupakan perkara yang perlu kita ambil perhatian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.